اقرأ كتاب الله ترق جنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Dengar saja. Okey, insya-Allah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Infitar. Kita dah berhenti lebih kurang 1 bulan surah Al-Infitar daripada juz Amma. Kalau tak silap saya, kita berhenti ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Surah Al-Infitar adalah surah Makkiyah, surah yang diturun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kebiasaannya surah Makkiyah ialah membicarakan tentang hari kiamat, tentang persoalan akidah. Kerana akidah, termasuklah keyakinan pada hari kiamat, adalah asas kepada segala perubahan. Asas kepada segala kebaikan ialah keyakinan kepada hari kiamat. Daripada ayat pertama sampai ayat ke-7, apa yang Allah nak ceritakan ialah tentang suasana hari kiamat. Sebenarnya peringatan tentang hari kiamat ni terlalu banyak di dalam Al-Quran. Kerana ia adalah, sebagaimana saya sebut tadi, adalah merupakan perkara yang, antara perkara yang paling asas untuk mengubah kehidupan manusia, untuk membentuk hati manusia. Tanpa keyakinan pada hari akhirat, manusia akan sentiasa mengikut hawa nafsu dan manusia akan buat apa saja walaupun membahayakan dirinya dan merosakkan orang lain. Dan akhirnya masyarakat dan dunia akan jadi hancur disebabkan keyakinan manusia bahawa hidup hanya di dunia sahaja. Maka sebab itulah banyak ayat-ayat Al-Quran menekankan tentang kehidupan hari akhirat. Supaya apa? Supaya manusia percaya bahawa apa yang mereka lakukan di dunia, walaupun sebesar zarah, tidak sia-sia. Semuanya akan dihisab, akan dihitung dan akan dibalas. Jadi pada keyakinan itu menjadikan manusia berhati-hati dan sentiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya pertama dan untuk orang lain. Jadi Allah menceritakan daripada ayat pertama tentang suasana hari kiamat. Izas sama, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat, apabila langit telah terbelah, suasana. Allah tak ceritakan tentang hari. Sebab hari kiamat, bila hari kiamat itu tak penting. Walaupun manusia, yang manusia nak tahu ialah hari ataupun bila. Tapi bila manusia tahu hari, manusia tidak akan bersedia, melainkan bila betul-betul dekat dengan hari kiamat. Maka maklumat tentang hari kiamat sebenarnya merugikan manusia. Yang penting ialah suasana hari kiamat yang betul-betul menakutkan, yang bila manusia yakin, putus. Bila manusia yakin, manusia akan buat yang terbaik, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Jadi Allah beritahu suasana kiamat yang menakutkan, iaitu apabila, pertama, apabila langit telah terbelah. Yang kedua, wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang cakrawala telah jatuh berguguran. Sebab semua itu bergantung pada langit. Bila langit pecah, bintang, bulan, matahari semuanya akan gugur. Kemudian itu yang di langit. Kemudian Allah bagi tahu pula suasana kiamat
yang berlaku di bumi. Pertama, wa idzal biharu fujirat, apabila air laut dicampurkan ataupun digabungkan. Mana laut sekarang bermacam-macam laut, berbagai-bagai nama, tapi bila berlaku hari kiamat dijadikan satu laut sahaja. Termasuklah juga air daripada sungai digabungkan menjadi satu. Dan kita tahu dunia ini dipenuhi dengan 2/3-nya adalah laut. Kemudian yang kedua yang berlaku di bumi ialah wa idzal quburu bu'thirat, apabila kubur dibongkarkan. Jadi Allah beritahu suasana kiamat yang menakutkan. Dua di langit, langit terbelah, bintang-bintang berguguran, dan dua lagi di bumi, iaitu laut digabungkan dan kubur-kubur dibongkarkan. Lepas tu apa berlaku? Yang empat yang Allah sebut, dua di langit dan dua di bumi, dah menakutkan. Tapi yang kelima ni lagi menakutkan, iaitu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia ataupun setiap jiwa ketika itu tahu apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia abaikan, apa yang dia tidak lakukan. Sekarang manusia banyak lupa apa yang dia lakukan, apa yang dia tidak lakukan. Banyak yang dia lupa. Jangankah yang 10 tahun yang lepas, kadang-kadang yang minggu lepas pun dia lupa apa kebaikannya, apa kejahatannya. Kadang-kadang yang semalam pun dia lupa. Tapi bila berlaku suasana kiamat, Allah kata semua manusia akan tahu dan akan ingat apa sahaja yang dia lakukan dan apa yang dia abaikan, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Kemudian Allah beritahu keadaan manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa manusia ramai yang kufur kepada Allah, ramai yang syirik pada Allah? Allah bertanya, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu tertipu sehingga kamu tidak taat, tidak mentauhid dan beriman kepada Rabbika. Allah sebut Rabbika di sini, bukan Allah. Iaitu Allah nak gambarkan yang kamu kufur ni ialah yang mencipta kamu. Bukan semata-mata Tuhan, tapi dia Rabb, pencipta kamu, pemilik kamu dan pengurus kehidupan kamu, pemberi rezeki kamu. Dan Allah sebut lagi satu sifat yang sangat-sangat mulia yang menunjukkan lagi tidak patut manusia kufur dan syukur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat apa ni? Al-Karim. Jadi Allah bertanya, tanya seolah di sini adalah dalam bentuk untuk mengingkari dan untuk mencela perbuatan manusia yang kufur kepada Allah. Bagaimana? Seolah macam ni. Allah tanya, macam mana kamu boleh kufur kepada Allah, Rabb, sedangkan dia mencipta kamu, dia mengurus kehidupan kamu, dia memberi kesihatan, dia memberi rezeki dan dia sangat-sangat karim kepada kamu. Macam mana dengan Tuhan yang begitu pemurah ni kamu boleh lawan, kamu boleh kufur? Macam mana? Jadi soalan tu menunjukkan pelik dan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kemudian Allah huraikan lagi. Allah huraikan karim Allah ni yang paling besar, yang paling utama apa dah? Allazi khalaqaka wa sawwaka fa'adalak. Karimnya Allah ialah kamu tak minta diciptakan, kamu tak diminta untuk masuk ke syurga, tapi Allah cipta kamu. Dia yang khalaqaka, mencipta kamu daripada tiada. Kemudian Allah detailkan lagi, bukan setakat Allah mencipta kamu daripada tiada, wasawwaka, lalu dia menyempurnakan ciptaan kamu. Sawwa ni makna menyempurnakan. Mana ada dua tangan, ada dua kaki, ada dua mata, ada kepala, ada perut. Kemudian fa'adalak. Fa'adalak mana? Lalu dia menjadikan kamu seimbang. Jadi beza sawwaka dengan adalak ialah, kalau sawwaka Allah menjadikan kamu sempurna. Ada dua mata, ada hidung, ada mulut, ada lidah, ada gigi, ada dua tangan, dua kaki. Itu sawwaka. Adalak pula ialah
Allah jadikan kamu ni seimbang. Kalau dua tangan sama-sama panjang, tak ada satu panjang satu pendek. Dua tangan sebelah kanan sebelah kiri, tak ada satu depan satu belakang satu atas kepala. Kalau dua kaki Allah jadikan, dua kaki itu sama panjang, tidak satu pendek satu panjang. Dan dua kaki itu jari kaki pendek, jari tangan Allah ciptakan panjang sesuai dengan kegunaan. Itu makna fa'adalak. Begitu juga adalak ni makna Allah jadikan kamu, kalau hitam, hitam semua badan. Kalau putih, putih semua. Tak adalah bertampung. Separuh atas putih, bawah pula hitam. Tidak ada. Itu makna fa'adalak. Jadi Allah sebut satu-satu nikmat dia sebab Allah nak menimbulkan satu persoalan yang sangat menakjubkan, iaitu bagaimana kamu boleh kufur, kamu lawan dengan Tuhan yang sangat-sangat karim, yang mencipta kamu, kemudian sawwaka, kemudian adalak. Kita berhenti setakat tu. Ayat 7. Kemudian ayat ke-8 hari ini Allah sambung lagi nikmat yang Allah beri kepada manusia yang tidak sepatut sama sekali manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi ayyi surah. Pada ayyi mana? Apa surah. Surah makna gambaran. Gambaran ataupun bentuk. Masya, apa yang dia kehendaki. Rakabak mana? Dia susun ataupun dia bentukkan. Jadi nikmat seterusnya yang Allah bagi pada manusia ialah setelah Allah cipta dia tiada, yang kedua Allah sempurnakan ciptaannya, yang ketiga Allah adalak, jadikan ciptaan manusia seimbang. Kemudian satu lagi Allah kata apa? Iaitu Allah bentukkan manusia mengikut kehendak Allah berdasarkan hikmahnya. Contohnya Allah jadikan manusia ada bentuk dia tinggi, ada bentuk dia rendah, ada bentuk dia gemuk, ada bentuk dia kurus, ada warnanya putih, ada warnanya hitam, ada rambutnya kerinting, ada rambutnya lurus, ada yang bibirnya tebal, ada bibirnya nipis, ada matanya sepek, ada matanya besar. Ni Allah nak begitu apa ni? Nak satu nikmat Allah cipta tu, dan Allah bentuk dalam keadaan bentuk yang ada yang cantik, ada yang tak cantik. Yang kedua, Allah nak begitu, Allah tu maha berkuasa. Apa saja bentuk Allah boleh buat. Nak jadikan orang tu gemuk, pendek, tinggi, kurus, handsome, tak handsome, semua Allah hebat. Okey? Jadi setelah Allah sebut semua nikmat ni, kemudian Allah kata, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Kalla dipanggil kalimah rad'in, iaitu macam bantahan. Penafian ataupun bantahan. Bantahan terhadap apa ni? Dengan nikmat yang Allah bagi, cipta kamu, sawwaka, adalat, kemudian fi ayyi suratin masya rakabak, dengan banyak begitu nikmat yang Allah bagi pada kamu, sekali-kali tidak sepatutnya kamu tidak kufur. Tapi malangnya bahkan tukadzibuna, kamu tukadzibuna mana? Mendustakan. Allah guna fi'il apa ni? Tukadzibuna. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Allah nak beritahu sifat ini lebih kepada orang kafir lah. Bila mereka kufur, bila mereka dusta, bukan bermusim, tapi sepanjang masa.
Jadi terjemahan tepat ialah kamu sentiasa berdusta, sentiasa mendustakan bidin, dengan din. Apa dia? Ad-din ada dua. Ad-din ada dua. Pertama apa dia? Al-amal ataupun syariat. Yang kedua, al-jaza. Al-amal ataupun agama lah. Jadi bila sebut din ada dua maksud. Walaupun dua-dua maksud ni sebenar, berasal daripada perkataan yang sama. Dia tak lari. Kadang-kadang din diterjemah sebagai amalan ataupun agama. Contoh apa dia? Din diterjemah sebagai amalan ataupun agama. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama itu, iaitu amalan itu, di sisi Allah hanyalah Islam. Ataupun lakum dinukum waliyadin. Makna apa? Bagi kamu amalan kamu, bagi aku amalan aku. Okey, itu din makna amalan ataupun agama. Din yang kedua makna dia balasan. Contohnya din dalam Al-Quran bermakna balasan. Apa dia? Malik Yaumiddin. Jadi raja yang menguasai hari beramal ke hari balasan? Hari balasan. Okey. Jadi ada kaitan tak amal dengan balasan? Mesti ada kaitan sebab dia berasal daripada perkataan yang sama. Ada satu hadis Nabi kata apa? Kama tadinu tudanu. Ini hadis. Tadin dengan tudan asalnya daripada din. Tengok dia terjemah apa? Kama tadinu, sebagaimana kamu tadinu beramal, maka begitulah kamu tudan, kamu dibalas. Jadi balasan tudan kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu amalkan. Kalau kamu amal jahat, maka dibalas jahat. Kalau kamu amal yang baik, kamu dibalas dengan yang baik. Okey. Boleh? Jadi amal dengan balasan ada kaitan. Ya. Apa saja amalan mesti ada balasan. Dan setiap balasan mesti berdasarkan amalan. Tidak ada balasan yang tanpa ada amalan sebelum itu. Okey, dalam konteks ayat yang kita belajar ni, din. Apa makna din? Sekali-kali tidak kamu sentiasa mendustakan apa? Amalan ke? Al-jaza. Kamu mendustakan dengan hari pembalasan ataupun pembalasan. Jadi semua masalah besar manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat ialah tak percaya pada hari pembalasan. Allah kata apa dalam surah Al-Haqqah? Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kazzabat Samudu wa Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad mendustakan kazzabat dengan qari'ah. Apa makna qari'ah? Hari kiamat lah, hari pembalasan. Jadi semua masalah manusia, mereka diazab kat dunia ke di akhirat, berpunca daripada tidak percaya pada hari pembalasan. Bila tak percaya pada hari pembalasan, makna tak percaya pada Allah, tak percaya pada Rasul. Okey. Jadi sekarang Allah nak buktikan ada hari pembalasan. Apa dia bukti ada hari pembalasan?
Ayat seterusnya, wa inna, dan sesungguhnya atau ulang. Wa inna, dan sesungguhnya alaikum, ke atas kamu, la ni mana? Pasti ada hafizin. Apa makna hafizin? Hafizin mana? Penjaga. Penjaga, hafiz. Sebab tu orang yang menghafal Quran dipanggil apa? Hafiz. Apa kaitan dia? Yang ni hafiz ni siapa ni? Penghafal Quran ke siapa ni? Allah kata sesungguhnya ke atas setiap kamu ada hafizin, penjaga. Siapa ni? Malaikat. Adakah malaikat menghafal Al-Quran? Bukan. Tapi kenapa dipanggil hafizin? Tak, pencatat ada ni. Ini katibin. Jadi hafiz ini makna apa? Yang menjaga. Jadi yang menghafal Quran dipanggil hafiz. Sebab apa? Sebab dia menjaga hafazannya. Dia menjaga ingatannya. Okey? Jadi Allah nak bagi tahu bukti adanya hari pembalasan apa dia? Ada penjaga. Setiap orang ada penjaga. Apa kerja penjaga ni? Sifat hafizin kiraman. Kiraman ni bukan nama malaikat dah, sifat. Sifat malaikat yang pertama hafizin. Sifat malaikat yang kedua kiraman. Kiraman ni jamak, plural. Kalau seorang karim. Kalau Allah karim. Kalau Quran karim. Kalau malaikah kiram, ramai. Penjaga-penjaga. Satu. Yang kedua, bersifat mulia. Makna malaikat yang mulia-mulia. Sifat yang ketiga, katibin. Ini sifat ketiga, pencatat ataupun penulis. Sifat keempat, ya'malun, mereka sentiasa mengetahui. Ma taf'alun, apa yang kamu ya'maluna fi'il mudhari'. Jadi Allah sengaja guna fi'il mudhari' supaya apa? Supaya kita rasa bahawa malaikat ni bukan kerja dia bukan bermusim. Jangan kita rasa pagi-pagi ni malaikat tidur kok. Jadi ya'malu, mereka sentiasa mengetahui. Berapa lama ni? 24 jam. Apa yang kamu sentiasa lakukan. Okey. Okey. Jadi sekarang apa kaitan ni? Allah kata kamu ni, khususnya orang kafir lah, mendustakan hari kiamat kan? Ataupun hari pembalasan. Tiba-tiba Allah kata setiap kamu ada penjaga. Apa kaitan dia? Kamu ada penjaga dengan hari pembalasan. Sebenarnya Allah beritahu setiap kamu ada penjaga, itulah sebagai bukti ada hari pembalasan. Kalaulah ada penjaga penulis tapi tak ada hari pembalasan, maka kerja penjaga ni sia-sialah. Boleh faham? Apa bukti ada hari pembalasan? Allah lantik setiap orang ada pencatat. Kenapa? Supaya setiap amalannya akan dibalas. Boleh faham kaitan dia?
Jadi ada pengawal, bukti ada balasan. Kalau tak ada pengawal, bukti tak ada hari pembalasan. Boleh? Kemudian, satu. Yang kedua, Allah bagi tahu berapa sifat malaikat ni yang menulis ni. Berapa semua? Satu, hafizin. Yang kedua, kiraman. Yang ketiga, yang keempat, tengok Allah sebut. Kita kena tadabbur ni sifat malaikat yang menulis ni. Satu, hifzu. Yang kedua, mulia, karim. Yang ketiga, penulis. Penulis ataupun pencatat. Yang keempat, mengetahui. Okey. Dalam empat sifat ni, yang pertama Allah sebut sifat apa? Hifzu, hafizin kan? Kenapa yang ni Allah sebut yang pertama? Kalau ikut logiknya, ikut susunan kan, kalau yang pertama tu biasanya yang paling penting. Jadi kenapa al-hifzu tu antara sifat mereka yang paling penting dibanding dengan sifat yang lain? Bila rasa ada yang melekat tu, tak ada ni, tak ada sebab. Dia jaga apa ni? Dia jaga apa ni? Amalan. Jaga amalan manusia lah kan. Jadi antara empat sifat ni, yang mana paling-paling kita takut? Dia ada, Allah dahulukan sebut sifat al-hafizin, ada tujuannya. Sebab apa? Antara empat ni yang paling manusia takut apa dah? Yang bila dia catat, dia akan jaga sampai kiamat. Kalau dia tulis tapi dia tak jaga, tengok-tengok hilang fail, okey tak? Ini sifat paling menakutkan ni. Kita kalau simpan fail kita kan 10 tahun okey lagi kan, mungkin lepas 20 tahun kadang-kadang lepas tahun cari tak jumpa dah. Resit ke bil banyak hilang dah. Sebab tu Allah nak bagi tahu sifat utama malaikat ni. Bukan setakat dia tulis, tapi dia jaga dan sampai kiamat. Walaupun 20,000 tahun, apa yang dia catat kekal. Tidak ada penambahan, tidak ada hilang, tidak ada kekurangan. Kemudian yang kedua, sifat apa yang? Kenapa sifat kiram ni mulia? Sifat kiram ni Allah sebut. Apa makna mulia? Makna mulia lawan dia jahat. Mulia makna lawan dia jahat. Jadi Allah nak beritahu sifat malaikat yang mencatat ni, yang menjaga amanah ni, dia adalah orang yang mulia. Makna tidak jahat. Apa maksud tidak jahat? Dia adil. Dia tidak bias. Contohlah malaikat kan, dia tengok dia ni jahat sangat, aku nak tambah sikit kejahatan dia. Tak ada. Itu bukan sifat mulia. Mana orang jahat macam mana, kalau buat 10 kejahatan, 10 kejahatan lah. Kalau orang baik sangat, malaikat kata apa? Dia ni baik ni, tak apalah aku maafkan, tak payah catat lah. Tak ada. Itu bukan sifat kiram. Kan? Ataupun dia kata, ni bangsa Arab ni, okeylah, kita catat cincai je. Tapi ni bangsa Afrika ni, jenis puak-puak ni, kita catat betul-betul, tak ada. Boleh? Ini makna kiram. Kan? Kita kadang-kadang bila kita dilantik, ditugaskan sebagai pengawal, kadang-kadang kita tak adil kan? Tengok orang yang benci pada kita, kita tulis betul-betul. Tengok orang kita sayang, kita cincai je. Itu bukan sifat mulia. Kemudian juga Allah nak beritahu sifat mulia ni supaya apa? Supaya kita bayangkan bila kita nak buat maksiat. Bayangkan sebelah kita kanan dan kiri ada malaikat yang sangat mulia.
sentiasa taat pada perintah Allah. Cuba bayangkan kalau ada dua orang ulama yang besar, yang mulia duduk sebelah kita. Boleh tak kita buat maksiat masa itu? Tak payahlah ulama, ada ustaz kan? Ada ustaz aja. Goyang je. Walaupun ustaz bukan mulia sangat pun, kadang-kadang ustaz pun tengok wayang lebih pada anak murid. Tapi Allah nak bagi tahu, sebelum kamu buat maksiat, fikir. Bayangkan, bukan bayangkan, memang betul ada. Cuma tak nampak je. Pertama, dia catik dan dia jaga betul-betul apa yang dia catik. Kemudian dia sangat mulia. Dia tidak bias. Dia mesti adil. Dan dia sentiasa taat pada perintah Allah. Apa yang Allah perintah, semua dia buat. Tak pernah dia ingkar. Okey, sifat ketiga, katibi mencatik. Dia catik apa ni? Kalau malaikat sebelah kanan, catik apa? Yang kiri? Okey. Satu, dia catik kebaikan dengan keburukan. Yang kedua, dia catik apa bentuk amalan. Pertama, perkataan kita. Apa yang kita cakap, semua dia akan catik. Bodoh, bangan ke, semua dia akan catik. Bahkan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia sakit, dia mengaduh. Jadi ada seorang pergi ziarah dia beritahu pada Imam Ahmad bin Hanbal, Tawus, seorang tabi'in, menghuraikan ayat ni. Surah apa ni? Surah Qaf, ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Apa maksud dia? Cuba terjemah. Ma yalfizu. Tidak ada yang dilafazkan min qaulin, dari apa-apa perkataan. Qaulin mana nakirah. Bila nakirah, umum. Perkataan baik, perkataan jahat, banyak, sikit. Illa, kecuali di ladaihi, di sisinya ada malaikat yang sifatnya raqibun atid. Raqib mana sentiasa mengawas, sentiasa perhati je, cakap je terus dia tulis. Kemudian yang kedua, atid mana sentiasa hadir, tak pernah jauh daripada kita. Okey. Jadi yang menziarah Imam Ahmad bin Hanbal yang sedang sakit tu, dia kata Tawus mengatakan ayat ni bermaksud apa ni? Allah akan catik apa saja, termasuklah kita mengeluh, aduh, penat, sakit belakang, semua dia tulis. Kenapalah panas? Kenapa jalan jam? Bila nak habis PKP? Semua dia tulis. Banyaknya Roblox, dia tulis. Roblox bukan cek pun, berdiri je dia tulis. Ini maksudnya, tidak ada apa-apa perkataan malaikat dicatik. Sebab itulah orang beriman ialah orang yang paling kurang bercakap. Sebab dia tahu, lagi banyak dia bercakap, lagi akan banyak silap. Dan bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka lebih utama baginya. Okey. Jadi bila diberitahu kepada Imam Ahmad, maksud ayat ni ialah dicatat semua termasuk aduh. Maka lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal sakit macam mana pun dia tak mengeluh. Dia tahan je, tahan sampai dia mati. Tengok orang beriman, bila dia yakin pada ayat Allah, yakin pada hadis Nabi, masa tu juga dia amalkan walaupun susah. Nanti. Jadi malaikat akan catat apa? Satu yang akan dicatat ialah perkataan, qaulun. Yang kedua, amalan. Amalan ni bukan dalam perkataan lah. Contoh, dia solat, dia berjalan pergi ke masjid, dia berjalan pergi ziarah orang miskin, semua kan. Dia berjalan pergi ke kelas, dia kemah rumah, dia lipat baju, dia cuci pinggan mangkuk, dia siram pokok. Itu semua amalan. Dia solat malam, dia baca Quran. Okey. Yang ketiga,
Amalan hati. Yang nombor 2 ni amalan anggota badan. Yang ketiga amalan hati. Yang mana ni? Amalan hati kan ada amalan yang berbentuk amalan hati. Contoh apa dah? Dengki. Dengki nampak tak? Dia dipanggil amalan hati tu. Ataupun apa lagi? Ikhlas. Ikhlas nampak tak? Jadi malaikat tahu tak apa dalam hati? Malaikat tak tahu, tapi Allah yang bagi tahu. Jadi ya'maluna, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang mereka tahu? Tiga-tiga ni. Yang nombor 3 ni amalan hati, malaikat akan tahu setelah Allah bagi tahu. Dan ada satu hadis sahih, Nabi kata, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat hasanah kamilah. Siapa yang berazam, ini amalan hati. Siapa yang berazam nak melakukan amalan kebaikan tapi dia tak buat, ditulis katibin, dicatat. Yang mana ni? Amalan apa tu? Amalan hati. Dan waman hamma bisayyi'atin, siapa berazam nak buat jahat, walam ya'malha kutibat hasanatun kamilah. Dia berazam nak buat kejahatan tapi dia tak buat, dicatat tak? Dia berazam nak buat jahat tapi tak buat. Dia tak buat ni sebab apa? Sebab takut pada Allah. Dicatat ke tak? Dicatat. Dicatat satu kebaikan. Tengok, malaikat tahu, kita yang tak tahu. Dicatat sebagai satu kebaikan. Kenapa? Dia nak buat jahat tapi dicatat satu kebaikan. Kenapa? Amalan dia ialah amalan hati, takut pada Allah. Dia tak buat sebab takut pada Allah. Okey. Ini kerja malaikat ni. Jadi amalan ni, kalau amalan baik ada 4 bentuk. 4 jenis. 4 jenis. Pertama, siapa yang berazam nak buat kebaikan. Siapa berazam nak buat kebaikan, kemudian dia buat. Dicatat. Dicatat berapa? Dia niat nak buat baik. Katalah niat nak salat sunat kan. Kemudian dia betul-betul salat. Dicatat berapa? 10 hingga 700 hingga berganda-ganda. Dia nak bersedekah kan. Dia pun betul-betul bersedekah RM1. Dicatat berapa? 10 hingga 700 hingga lebih. Itu pertama. Yang kedua, dia nak buat kebaikan. Dan niat nak buat kebaikan tapi terhalang oleh sesuatu. Contohlah bila dia nak pergi ke masjid kan, tiba-tiba hujan, maka dicatat satu kebaikan walaupun dia tak buat pun. Yang ketiga, dia biasa buat kebaikan. Tapi disebabkan ada halangan, sakit ke, musafir ke, dia pun tak buat. Maka dicatat seperti amalan yang dia buat macam biasa. Kalau 10 lah, kalau 700 700. Contoh dia biasa solat sunat kan. Solat sunat subuh. Lepas tu dia sakit sebulan, dia tak solat sebab susah. Maka sepanjang sebulan dicatat pahala solat sunat subuh. Yang kelebihannya lebih baik pada dunia dan segala isinya. Ataupun dia solat sunat sebelum zuhur, kemudian biasa dia solat lah, lepas tu dia musafir. Bila musafir dia tak solat yang 12 rakaat ni. Kan? Sebab apa? Musafir. Sebulan dia musafir, sebulan dia tak solat sunat 12 rakaat. Tapi dicatat dia solat 12 rakaat dan dapat sebuah istana. Setiap kali dia solat 12 rakaat. Walaupun dia tak solat.
Okey. Apa dah? Yang nombor 4, dia berazam nak buat kebaikan. Tapi akhirnya dia malas. Itu tak dicatat sebagai apa-apa. Tak, dia tak buat tu bukan sebab ada halangan, tapi saja malas buat. Okey. Yang kejahatan pun lebih kurang sama. Kalau dia berazam nak buat jahat, kemudian dia buat jahat, dicatat berapa? 1. Dia nak buat jahat dan dia betul-betul buat jahat, dicatat 1 kejahatan. Ini kerja malaikat ni, kiraman katibin. Yang kedua, dia berazam untuk buat kejahatan, tapi dia tak buat sebab ada bukan sebab dia takut pada Allah. Dia nak katalah dia nak mengumpatkan, tiba-tiba ingat pada dosa, tak jadi, dicatat 1 kebaikan. Dicatat 1 kebaikan. Malam tu dia nak mencuri kan, tapi tengok ada kematian, dia pun ingat pada mati, dia tak jadi mencuri, dicatat 1 kebaikan. Okey, yang ketiga, dia nak buat kejahatan, tapi dia tak buat sebab ada halangan, dicatat 1 kejahatan. Contoh, dia nak pergi mencuri, tengok-tengok hujan lebat, tak jadi, dicatat 1 dosa. Dosa apa? Dosa mencuri. Kenapa dicatat dia tak mencuri pun? Sebab dia tak pergi bukan sebab dia tak nak pergi, tapi sebab ada halangan. Makna apa? Kalau tak ada halangan, memang dia pergi mencuri. Itu dicatat sebagai 1 dosa. Dia nak mengompakkan, tapi tiba-tiba gigi tercabut. Ada halangan, bukan sebab dia tak nak buat. Kalau gigi tak tercabut, dia akan, itu dicatat sebagai 1 dosa. Yang keempat, dia nak buat jahat, tapi dia tak terbuat, bukan sebab takut pada Allah, bukan sebab ada halangan, tak dicatat apa-apa. Boleh faham? Dia nak mengumpat, contohlah dia nak mengumpat, tapi tak mengumpat, bukan sebab takut pada Allah, bukan sebab ada halangan, tapi rasa malas. Itu tak, dosa pun tak dicatat, pahala pun tak dicatat. Boleh? Kita kena tahu tu. Sebab apa kena tahu? Sebab kadang-kadang kita hanya dapat pahala dengan niat aja, dengan niat aja. Berapa ramai yang tak ada niat langsung, akhirnya rugi. Niat nak pergi kelas kan, tapi sebab ada halangan, roadblock, dia pun balik, dapat pahala. Tapi kalau dia tak ada niat langsung, walaupun tak ada halangan, rugilah. Kan? Rugi. Tapi kalau dia memang tidak hari niat je, tapi tak pernah pergi pun, dapat pahala? Tak ada, itu bukan niat itu. Itu main-main. Kalau betul-betul niat ni ada keazaman, ada kesungguhan. Kalau boleh pergi, dia akan pergi. Okey? Bolehkah? Jadi dengan 4 sifat ni, sebenarnya dia cukup untuk apa? Sifat malaikat ni. 1, kalau dia tulis, dia jaga betul-betul amanah. Yang kedua, sifat dia sangat-sangat mulia. Yang ketiga, tidak ada satu pun yang dia tidak catat, walaupun perkataan aduh. Yang keempat, semua dia tahu. Semua dia tahu. Jadi dengan 4 sifat ni menjadikan kita semakin takut untuk bercakap ataupun melakukan amalan yang salah, ataupun melakukan dosa, walaupun sekecil sebesar zarah. Okey. Lepas ni, apa hasilnya? Kita nak tahu kan, setelah ada hari pembalasan, buktinya apa? Allah lantik setiap orang ada penjaga. Maka timbul persoalan. Hasilnya apa dah? Lepas malaikat catat semua ni, yang jahat dia catat, yang buruk pun catat, yang besar catat, yang kecil pun catat. Lepas tu apa hasilnya? Allah beritahu. Innal abrar, sesungguhnya al-abrar, orang-orang apa ni? Yang baik. Al-abrar daripada bar.
Bar, kalau seorang bar. Kalau ramai, abrar. Iaitu orang yang suka buat kebaikan. Kebaikan ni ada dua lah. Satu, kebaikan sebagai hamba Allah. Yang kedua, kebaikan sebagai sesama makhluk. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk ataupun manusia. Jadi hasil yang dicatat oleh malaikat ada dua. Kalau orang tu buat kebaikan, malaikat pun catat kebaikan. Apa hasilnya? Orang yang melakukan kebaikan, lafi, pasti dalam naim. Apa dia naim? Apa dia? Kenikmatan. Di mana ni mereka akan dapat nikmat ni? Di mana ni? Mana ada sebut la fi na'im fil jannah? Tak ada. Ataupun fil akhirat, tak ada. Kalau Allah tak sebut, jangan sebut. Kita khususkan pada akhirat, jangan. Bila Allah tak sebut, mana na'im ni ialah dunia dan akhirat. Okey, kalau na'im di akhirat kita boleh fahamlah dalam syurga kan. Tak ada penat, tak ada letih, tak ada sakit, tak ada tua, tak ada mati kan. Tak payah bekerja, kita boleh faham. Tapi naim kat dunia macam mana? Macam mana tu? Tenang macam mana? Mudah membuat amal baik. Mudah untuk buat? Tak ada sifat tenang ni. Ada sifat tenang yang lebih jelas daripada itu. Tanda sifat tenang yang lebih jelas daripada mudah nak buat amal. Ada orang mudah nak bangun malam tapi belum tentu tenang. Ada orang mudah nak pergi ke masjid 5 kali sehari tapi belum tentu tenang. Ada satu tanda yang betul-betul jelas, dia adalah orang yang tenang. Tak sedih dan tak takut. Tak sedih dan tak takut. Macam mana nak nampak tu? Orang tu tak sedih, tak takut. Muka? Tapi kadang-kadang Maharaja lawak kan selalu gelak kan, walaupun dah ada masalah kan. Orang yang sentiasa dalam nikmat ialah dapat nampak bila mereka ditimpa musibah. Bila ditimpa musibah, relax, tenang, tak mengeluh. Pernah satu ketika Imam Syafi'i tawaf di sekeliling Kaabah, dan ada seorang lelaki tawaf juga, dan orang lelaki ni berdoa. Sambil tawaf dia berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Wahai Tuhan, irda anni, redalah kepada aku. Maka Imam Syafi'i pun tegur, kamu minta Allah reda kepada kamu, tapi kamu reda tak kepada Allah? Maka lelaki ni tanya, macam mana aku nak reda kepada Allah sehingga Allah pun reda kepada aku? Macam mana tu? Kata Imam Syafi'i, kamu reda kepada Allah ialah dengan cara ketika kamu dapat nikmat dan ketika kamu dapat musibah, hati kamu kepada Allah sama. Ketika kamu sihat, ketika kamu sakit, perasaan kamu pada Allah sama. Ketika kamu kaya dengan ketika kamu miskin, reda kamu pada Allah sama. Boleh? Kalau dapat nikmat, mulut dia kata apa? Alhamdulillah. Bila dapat musibah, Alhamdulillah. Dapat nikmat dia senyum, dapat musibah dia senyum, sama je. Ini tanda lafi naim. Kita biasa tak mengeluh. Belum lafi naim. Belum. Sebab itulah orang kalau duduk dalam nikmat ketika musibah, dia tak minta Allah hilangkan musibah tu. Kenapa? Sebab dia dalam nikmat. Kita nampak dia menderita tapi dia rasa dalam nikmat. Contoh macam Nabi Ayub kan, berbelas tahun dia sakit kan, tapi dia minta Allah sembuhkan. Sebab apa? Sebab dia rasa di dalam nikmat. Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan, gelap, lemas, tapi dia tak minta, dia minta keluar daripada perut ikan. Tak ada, kenapa? Sebab dia dalam nikmat. Apa buktinya? Satu, dia tak minta keluar. Yang kedua,
mulut dia berzikir pada Allah. Okey. Kita minta tak keluar daripada PKP? Minta tak? Ya Allah, bagilah habis PKP. Kenapa kita minta keluar? Sebab kita tak rasa ini adalah nikmat. Betul? Ya Allah, bilalah nak balik kampung? Kita dah mengeluhkan. Kenapa? Sebab kita rasa tak balik kampung bukan nikmat. Dia sebenarnya, kalau kita tak pergi dengar, kalau kita tak pergi berdakwah di luar, sebab ada halangan, dosa tak pada kita? Tak. Tapi bila tak ada halangan, kita tak pergi, masa tu berdosa. Boleh faham? Jadi bersyukurlah. Bersyukur sebab apa? Ada halangan, kita tak payah pergi dan kita tak berdosa. Tapi kalau tak ada halangan, tiba-tiba kita tak pergi, satu musibah pada kita. Oh, susah. Lepas tu kadang-kadang orang fikir apa ni? Ambil je vaksin. Sebab apa? Senang nak pergi ke mana-mana. Tengok cara berfikir salah. Adakah pergi ke mana-mana itu satu nikmat? Bukan. Bahaya tu. Jadi ambil vaksin supaya apa? Kita tidak ada PKP, kita senang nak ke mana-mana. Adakah pergi ke mana-mana satu nikmat? Bukan. Kadang-kadang dengan semakin banyak kita berjalan, semakin banyak dosa. Betul? Kadang-kadang dengan sebab PKP diangkat, maksiat lagi bermaharajalela. Tempat maksiat dibuka. Betul tak? Kelak malam dibuka. Kadang-kadang musibah lagi besar bila tidak ada PKP. Sebab Nabi Yusuf, sebab tu Nabi Yusuf dia kata apa? Antara duduk di luar penjara dengan dalam penjara, yang mana lagi nikmat padanya? Kenapa? Tengok ayat dia, ayat Nabi Yusuf. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kata Yusuf kepada Allah, wahai Tuhan, as-sijnu, penjara dengan PKP mana lebih sempit? Penjara kan? Wahai Tuhanku, penjara ahabbu, lebih aku cinta. Bila cinta, nikmat tak? Mimma, dari apa yang mereka ajak aku kepadanya. Mereka ni siapa? Persatuan isteri-isteri menteri. Bakit tak? Sebab apa? Persatuan isteri-isteri menteri mengajak dia buat. Jadi dia kata lebih baik duduk dalam penjara sebab jauh daripada dosa. Sebenar nikmat ialah jauh daripada dosa. Bukan nikmat berjalan. Kalau kita berjalan buat kerja dakwah jauh daripada dosa, okey. Boleh faham? Okey ke? Jadi okey je. PKP, alhamdulillah. Kalau dia angkat PKP pun, alhamdulillah. Sama. Itu makna dia dalam lafi na'im. Ada seorang salafus salih, dia kata apa? Kalau raja dan anak raja tahu. Tengok dia buat contoh. Raja ni ada macam-macam kan? Mewah. Macam-macam dia boleh buat kan? Tapi kalau raja dan anak raja tahu apa yang ada nikmat dalam hati orang beriman, apa raja dan anak raja akan buat pada kita? Dia akan ambil pedang, dia akan robek dada kita, dia ambil nikmat tu. Sebab apa? Dia tak rasa dengan nikmat tu. Dengan harta, dengan kuasa, dia tak akan rasa nikmat tu. Tapi orang beriman tak ada harta, tak ada kerajaan, tapi dia rasa nikmat tu. Walaupun tidak memiliki apa-apa. Sebab itulah Nabi kita SAW dapat solat malam sampai bengkak kaki. Walaupun rumahnya kecil, sempit, gelap. Sebab apa? Lafi na'im. Okey. Kita berdoa supaya Allah jadikan kita al-abrar, yang bukan setakat dapat nikmat kat akhirat, tapi kat dunia kita dapat nikmat. Bahkan ulama kata di dunia ada syurga. Dunia ada syurga. Siapa dapat rasa syurga kat dunia, dia bakal mendapat nikmat syurga di akhirat.
Dan siapa yang tak dapat rasa nikmat syurga di dunia, dia akan terlepas peluang mendapat nikmat syurga di akhirat. Apa syurga di dunia? Hati dia sentiasa tenang dalam semua keadaan. Hatinya sentiasa redha dengan apa yang Allah takdirkan. Okey, ini natijah pertama, hasil pertama daripada catatan malaikat ni. Iaitu kalau kamu buat baik, malaikat catat baik, inilah hasilnya. Kat dunia ni kamu dah dapat rasa. Satu lagi hasilnya ialah wa innal fujar, dan sesungguhnya al-fujar apa dia? Orang-orang jahat. Fujar lawan dia al-abrar. Di sini lebih kepada al-kuffar, orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir pasti dalam jahim, neraka jahim. Tengok ada dua je, tidak ada ketiga. Kalau kamu nak dalam nikmat dunia akhirat, pastikan kamu jadi al-abrar. Sentiasalah buat baik. Bila buat dosa terus bertaubat. Tapi kalau kamu tak buat kebaikan, bersedialah untuk lafi jahim, berada dalam jahim. Allah sebut tak jahim kat akhirat ataupun dunia? Tak. Jadi orang yang buat jahat ni sebenarnya kat dunia dia rasa dalam jahim, iaitu hatinya tak tenang. Okey. Kalau di akhirat besok, yaslaunaha, mereka akan, apa makna yaslau? Salah. Mereka akan dibakar, mereka akan masuk neraka. Masuk neraka ataupun dibakar. Mereka akan masuk neraka dan dibakar. Bila ni? Yaumaddin. Hari apa? Hari yang mereka tak percaya ni. Hari pembalasan. Lepas tu Allah sebut lagi, ada kemungkinan tak mereka boleh keluar ataupun mereka boleh berehat sekejap? Allah jawab, wa ma hum, dan tidaklah mereka anha, darinya, dari apa ni? Tidaklah mereka daripada neraka jahim bighaibin. Bighaibin apa mana? Ghaib. Nak terjemah apa ni? Tidaklah mereka daripada neraka hilang. Ghaib hilang lah, kan? Makna apa? Allah nak bagi apa ni? Kita kat dunia kadang-kadang dalam rumah kan, anak kita tengok-tengok tiba-tiba hilang, kan? Kadang-kadang kawan kita duduk ramai-ramai, tak tengok seorang hilang. Jadi keadaan tu mungkin tak berlaku dalam neraka. Tengok-tengok kawan tu tak ada dalam neraka. Tak ada. Mereka tak akan pernah hilang walaupun satu saat. Okey, boleh? Kita berhenti setakat ayat 16. Okey, ada soalan? Adakah amalan wanita sedang haid dicatat seperti ketika dia suci? Ya, sama. Adakah amalan wanita dicatat seperti ketika dia bersuci? Kalau ikut hadis sahih, Nabi kata apabila seseorang itu musafir ataupun sakit, maka dicatat amalannya sebagaimana ketika dia tidak musafir dan ketika dia sihat. Maksudnya apa tu? Kalau dia biasa buat amalan, tiba-tiba dia tak buat sebab ada halangan tertentu seperti sakit ataupun musafir ataupun haid, maka dia akan dicatat seperti biasa. Sebab itulah ulama kata kalau perempuan ni dia tak sempat nak habiskan qada puasa Ramadan dan menyebabkan dia tak sempat nak puasa 6, ada ulama kata dia akan tetap dapat pahala puasa 6. Sebab apa? Sebab dia memang dah berniat, berazam nak buat.
tapi ada halangan. Halangannya apa? Dia uzur. Maka dia dapat pahala puasa 6. Tapi kalau dia memang tak niat pun, kalau tak uzur pun dia tak akan puasa, itu memang tak akan dapat pahala lah. Okey, soalan, Ustaz, adakah solat taubat akan menghilangkan catatan? Salah ni. Dia bukan sebab solat taubat, sebab bertaubat. Kena betulkan fakta. Salat taubat tak menghilangkan dosa. Sebab taubat diterima bila cukup syarat dia. Apa syarat taubat? Ada 5 semua. Pertama, betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dia tinggalkan dosa dan menyesal. Dia tinggalkan dosa dan menyesal. Yang ketiga, dia berazam tidak akan mengulangi. Yang keempat, dah sebut dah. Yang keempat, dia bertaubat ketika waktu taubat diterima. Kalau bertaubat ketika nyawa dihalkum, Allah tak akan terima. Yang kelima, dia berazam tidak akan mengulangi. Jadi 5 syarat taubat. Bila cukup, Allah terima taubat. Walaupun tak solat sunat taubat. Jangan keliru. Tapi kalau dia solat sunat taubat, dia tak menyesal pun, kemudian dia ulang lagi dosa. Dan dia tak berazam pun untuk meninggalkan, untuk tidak mengulangi dosa, maka salat taubatnya tidak ke mana. Okey? Jadi taubat akan diterima bila cukup syarat. Dan bila cukup syarat taubat diterima, dosanya dipadamkan. Dosanya dipadamkan. Wallahu a'lam. Mengenai amalan hati, mengenai mengumpat atau marah, kita berkata-kata dalam hati tapi tidak menunjukkan pada zahir, adakah itu berdosa atau tercatat satu kebaikan sebab kita tak zahirkan? Dia amalan hati, ada yang memang amalan hati memang tak boleh dizahirkan. Contoh dengki. Dia dengki dalam hati kan, mana dizahirkan? Kecuali dengki yang melampau lah. Dengki yang melampau, contoh dia pergi bakar rumah orang, dia ambil harta orang kan. Tapi ada dengki yang sekadar dalam hati, itu dicatat. Ataupun dia apa ni? Dia cemburu kepada orang kan. Dia cemburu kepada orang. Akan dicatat. Ataupun dia berdendam. Saya tak akan maafkan kawan tu sampai 7 keturunan. Dalam hati je dosa. Sebab apa? Itu dia panggil dosa apa? Dosa berdendam. Dalam Islam tidak ada berdendam. Jadi maksud soalan dia apa? Dicatat juga, tapi dia tak zahirkan dalam hati. Yalah, bentuk macam itulah. Yang tak dicatat macam ni. Dia terlintas nak pergi mencuri, terlintas je. Terus dia istighfar, itu tak dicatat. Dia beza terlintas dengan berazam. Kalau terlintas dia tak ada usaha, tak ada kesungguhan. Setakat terlintas je. Tapi kalau berazam, dia ada perancangan, ada usaha, kadang-kadang ada mesyuaratnya. Maknanya kalau daripada hati itu, kalau kita ada pandangan ain, pandangan jahat tu boleh jadi dosa. Boleh jadi dosa lah. Ya. Kadang-kadang dia niat dalam hati, harap-harap Tuhan binasakan kereta dia. Dalam hati je. Itu jadi dosa. Sebab itu dosa apa tu dia panggil? Dosa apa tu? Dosa dengki lah. Dosa dengki. Dengki ialah dia nak harta orang lain hilang daripada orang tu, sama ada pindah pada mereka ataupun hilang terus. Apa lagi soalan? Full PKP nanti ada kelas online ke? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Kita akan umumkan. Ustaz, Ya. Quran dicatat dalam bahasa Arab. Catatan tadi dicatat dalam bahasa Arab kan? Allah tak sebut malaikat catat dalam bahasa apa. Sebab apa Allah tak sebut? Sebab benda tu tak penting.
Dan malaikat tahu semua bahasa tak? Tak payah fikirlah. Bila Allah tugaskan dia mencatat semua amalan manusia daripada berbagai-bagai bangsa, makna malaikat tu layaklah. Malaikat mampu lakukan. Kalau malaikat tak layak dan tak mampu, Allah tak suruh. Allah Maha berkuasa. Dalam bahasa apa? Wallahu alam. Yang penting apa dia? Yang penting apa dia? Yang penting kita pastikan yang kita buat adalah baik. Kadang-kadang bomoh dia jampi serampah. Dia sendiri pun tak faham bahasa tu. Malaikat catat tak? Malaikat catat. Catat sebagai apa? Perkataan yang sia-sia. Lara. Orang beriman perkataan sia-sia walaupun tak haram, dia tetap jauhkan. Wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Sifat orang beriman ialah daripada perkataan ataupun perbuatan sia-sia, dia sentiasa menjauhkan dirinya. Kalau dengki pada orang kafir macam mana tu Ustaz? Kalau kita dengki tapi pada orang kafir kan? Tak, dengki pada orang kafir sebab apa? Dia orang kafir ni orang juga kan? Jadi kalau kita dengki pada harta dia, berdosa. Tapi kalau kita dengki sebab apa? Sebab dia kufur kepada Allah kan? Itu bukan dengki lah. Itu lebih kepada cemburu ataupun marah. Itu bukan dosa. Sebab tanda kita beriman kepada Allah ialah kita kena benci apa yang Allah benci. Dan kita kena suka apa yang Allah suka. Allah benci kepada orang kafir. Benci sebab kekufuran. Kita kena benci kekufurannya. Tapi kalau kita dengki pada harta apa semua, itu tetap berdosa. Saya nak tanya je, bleach rambut yang sekarang kata boleh saya tahu hukumnya macam mana dari segi solat? Apa dia? Bleach rambut, Warnakan rambut. bleach dia lenturkan colour rambut. Warnakan lah. Ada dia mengubah colour kan sama kot bleach colour sama kot. Jadi soalannya apa? Hukum dia Dari solat. sah tak wuduk, sah solat ataupun pasal warnakan rambut ni nanti saya jawab kemudian. Saya kena cek dulu. Saya pun dah lupa dah. Soalan, bolehkah amalan buruk manusia daripada rekod amalan kita hilang setelah bertobat? Memang hilanglah. Allah akan padamkan. Bila kita bertobat, padam. Sebab tu Nabi kata apa? Siapa yang berzikir, contoh, siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap pagi, maka Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut, dosa kecil. Makna apa Allah ampunkan? Allah padamkan semua. Allah padamkan semua. Delete semua sekali. Begitu juga Nabi kata siapa yang melakukan haji dan dia tidak melakukan rafas, perkataan yang menaikkan syahwat, wala fusuq, dan juga perbuatan maksiat, wala jidal, dan tidak bergaduh, maka dia akan balik ke tanah airnya seperti bayi yang baru lahir. Apa mana bayi baru lahir? Makna dosanya semua padahal bayi yang baru lahir mana ada dosa? Zero. Wallahu alam. Kalau mati disebabkan COVID, wabak ini mati syahid. Tetapi hamba itu banyak buat dosa dan belum sempat bertobat. Macam mana kedudukan itu Ustaz? Tak, dia mati syahid ni ada dua lah. Satu mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua mati syahid akhirat. Ada tiga. Satu lagi mati syahid dunia saja. Mati syahid dunia akhirat ialah mati syahid yang dalam peperangan. Dia berperang untuk menegakkan agama Allah, menentang orang kafir, dan mati dalam medan peperangan. Dia akan dapat syahid dunia dan akhirat. Apa maksud dunia?
iaitu dekat dunia dia tak perlu dimandi, tak perlu dikafan, tak perlu disolatkan. Itu mana syahid dunia. Di akhirat apa dia? Dia akan dapat kelebihan syahid di akhirat besok, iaitu rohnya terus terbang ke surga, tidak ada azab kubur, tidak ada hisab, tidak ada soal jawab apa semua. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat sahaja. Siapa ni? Yang Nabi sebut, mati kebakaran, mati jatuh bangunan, mati terbakar hangus, mati lemas, mati sakit perut. Orang macam ni dapat syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Apa makna syahid akhirat? Dia tak dapat syahid dunia, iaitu dia tetap dimandikan, disolatkan, dikafankan. Kelebihan syahid dunia dia tak dapat. Dia diuruskan macam orang biasa. Tapi di akhirat dia akan dapat gelaran ataupun kelebihan orang syahid macam orang mati syahid dalam peperangan. Bahkan ulama kata, walaupun Nabi sebut 4-5 jenis je, mati terbakar, mati lemas, mati jatuh bangunan, mati sakit perut. Termasuk juga ulama kata mati dalam keadaan sakit yang menderita. Virus COVID-19 ni kita tak tahulah setakat mana menderita. Kalau betul-betul menderita, semoga dia termasuk dalam golongan mati syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Yang ketiga, mati syahid dunia. Yang macam mana ni? Orang pergi berperang fi sabilillah, tapi niat dia bukan kerana Allah. Bila dia mati dalam peperangan, menentang orang kafir pada gambaran zahir untuk menegakkan agama Allah, maka dia urus mati macam orang mati syahid dalam peperangan, iaitu tak dimandikan, tak dikafankan, tak disolatkan. Dia dapat syahid dunia, tapi akhirat tak dapat sebab niat dia bukan kerana Allah. Boleh faham? Boleh faham? 3 jenis syahid. Jadi yang mati kerana COVID-19 ni, wallahu alam, kita harap dia termasuklah mati syahid akhirat. Ustaz, benarkah kalau kita berdoa kepada Allah supaya bersabar, Allah akan uji kita lagi dalam berbagai ujian? Bukan pendapat saya. Tak, kita dah belajar sebelum ni. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal, wa yubla ar-rajulu ala hasabi dinihi. Maksud dia, orang yang paling teruk diuji ialah para Nabi. Kemudian bawah sikit kurang pada Nabi, para sahabat. Kemudian kurang lagi. Kemudian Nabi kata, seseorang itu diuji mengikut agamanya, mengikut imannya. Jadi soalan ni, bila kita minta supaya bersabar, adakah Allah uji kita lagi dengan berbagai ujian? Bukan. Allah uji bukan berdasarkan permintaan kita, tak. Allah uji kita berdasarkan iman kita. Kalau iman kita kuat, lagi Allah tambah ujian, dan ujiannya lagi besar. Kalau iman kita lemah, walaupun kita minta bersabar, iman kita lemah, ujian kita sekadar iman kita. Wallahu a'lam. Salat Ustaz, solat sunat qabliyah dan ba'diyah hanya baca Fatihah saja cukup? Memang cukup. Sebab rukun solat ialah Fatihah. Adapun surah selepas Fatihah hukumnya sunat, tapi kurang pahala dan tidak menepati sunnah Nabi. Sunnah Nabi, walaupun Nabi solat sunat, tapi lepas Fatihah Nabi baca surah. 2 rakaat tu Nabi baca surah. Contoh macam solat sunat subuh, lepas Fatihah rakaat pertama Nabi baca Al-Kafirun. Lepas rakaat kedua, lepas Fatihah rakaat kedua, Nabi baca Al-Ikhlas. Jadi kalau kita rasa tak cukup pahala dan ajal kita semakin dekat, bacalah surah supaya pahala kita banyak. Tapi kalau kita rasa pahala kita dah banyak dan terlebih, tak payah baca surah. Lepas Fatihah terus rukuk. Boleh ke sedekah pada orang kafir? Hukum Boleh. Sedekah kepada siapa saja boleh. Yang penting dia memerlukan. Dan kita tetap dapat pahala.
Bahkan kadang-kadang dengan kita sedekah pada orang kafir menjadi penyebab kepada dia masuk Islam, lagi besar pahala. Lagi besar pahala. Dan kita ingatkan wanita pelacur dia menjadi ahli syurga sebab dia bagi minum pada orang beriman ke, orang kafir ke, ataupun anjing. Anjing. Kalau bagi pada anjing pun menjadi penyebab masuk neraka, maka kenapa tidak kita bagi minum pada orang kafir mungkin menjadi penyebab untuk kita masuk syurga, masuk syurga. Apa beza berasa takut mati orang beriman dengan berasa takut mati orang kafir? Dia beza dia, orang beriman kalau takut mati, last sekali dia akan seronok. Sebab apa? Sebab ayat yang kita baca semalam kan surah Fussilat. Orang beriman ni bila dekat mati, malaikat akan datang bagi tahu berita gembira. Jadi ketika itu dia jadi seronok dengan kematian. Jadi sebelum tu dia tak suka, tapi bila dekat nak mati, dia akan seronok. Orang kafir dia tak seronok dengan mati sampai bila-bila. Masa hidup, masa dekat mati, dan selepas mati lagi tak seronok. Mana lagi soalan? Oh, nak sekolah terbaik. Boleh PM lah, boleh PM. Dengki pada orang kafir tetap berdosa. Ustaz, boleh ke doa kehancuran kepada seseorang yang Islam tetapi dia zalim? Doa kehancuran Kepada orang Islam yang lain, tapi dia pasal dia zalim. dia sebenar dibolehkan kita berdoa yang tak baik kepada orang yang menzalimi kita. Dibolehkan. Dan itu hak kita. Tetapi dalam Islam memberi pilihan. Islam memberi pilihan pada kita. Kita nak tuntut hak kita boleh, tapi yang terbaik ialah kita doa yang terbaik untuk dia. Ada seorang sahabat, saya lupa nama, Sa'd bin Abi Waqqas ke? Orang buat fitnah pada dia. Orang buat fitnah pada dia, dia pun berdoa. Semoga Allah butakan wanita tersebut. Dan Allah makbulkan doa dia, Allah butakan wanita tersebut. Sebab apa? Sebab wanita tu menzaliminya dengan memfitnahkan. Jadi jawapan, boleh kita nak berdoa pada orang yang zalim pada kita, doa yang tak baik. Tetapi yang terbaik ialah kita doa yang terbaik untuk dia. Supaya Allah buka pintu hati dia bagi hidayah dan jadi orang yang beriman. Sebagaimana Nabi doa kepada orang Taif. Orang Taif itu zalim kepada Nabi. Tapi Nabi doa yang terbaik kepadanya. Lagi soalan? Dah tak ada. Okey. Kelas akan datang ialah malam ni. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah pukul 9 suku malam insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.